Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera murid-murid. Okey, untuk kelas sains tahun 3, bagi 3 aspirasi dan 3 kreatif, kita akan teruskan dengan pembiakan tumbuhan. Pada hari Isnin hari tu, kita dah belajar mengenai 6 cara bagaimana tumbuhan ni membiak secara semula jadi kan? Cikgu harap semua dah ingat, semua dah hafal. Okey, lepas tu kita juga dah belajar kepentingan tumbuhan. Sekarang ni kita nak pergi lebih dalam lagi. Kita nak pergi lebih teliti lagi apa yang ada dekat dalam pembiakan tumbuhan ni. Okey, jom kita tengok. Macam biasa, sebelum kita memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran kita, cikgu akan bagi tahu dulu apa objektif pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, murid dapat mengitlak satu tumbuhan boleh membiak melalui pelbagai cara. Okey, apa maksud mengitlak cikgu? Maksudnya kamu semua dah tahu dan boleh menyebutkan satu tumbuhan yang sebenarnya boleh membiak lebih daripada satu cara. Ada ke cikgu tumbuhan yang boleh membiak lebih daripada satu cara? Bukan satu tumbuhan satu cara membiak je ke? Ada, nanti cikgu akan tunjuk. Okey, murid dapat menjelaskan pemerhatian tentang pembiakan tumbuhan melalui lakaran pada Google Form nanti. Cikgu nak kamu semua melukis. Tugasan ni tugasan tambahan lah. Macam cikgu cakap, siapa yang dapat tugasan tambahan dapat bintang merah. Siapa yang tak buat, cikgu tak marah ataupun tidak dikenakan tindakan. Okey. Cuba tengok gambar ni. Okey, pertama sekali kita ada gambar tumbuhan. Ini gambar tumbuhan kan? Okey, pertama sekali tumbuhan dipecah dekat sini. Okey, ini kita dah belajar dah ni cikgu. Ini ialah 6 cara pembiakan tumbuhan. Tapi ini apa pula cikgu? Okey. Jawapannya adalah yang ini, tumbuhan ni sebenarnya boleh membiak pertama sekali melalui cara semula jadi. Maksudnya apa? Memang dia diciptakan membiak macam tu. Contohnya cikgu dekatkan. Contohnya adalah kita ada 6 cara. Pembiakan melalui biji benih, pembiakan melalui anak pokok, pembiakan melalui batang bawah tanah, pembiakan melalui spora, pembiakan melalui keratan batang dan juga pembiakan melalui daun. Ini semua yang kamu sudah sepatutnya hafal kan? Inilah cara semula jadi. Maksudnya memang dia memang macam itulah daripada dulu cara pembiakan dia. Itu cara pertama. Tetapi kita kan ada saintis. Kita kan ada orang-orang yang sentiasa mengkaji tumbuh-tumbuhan ni. Jadi sekarang ni tumbuh-tumbuhan juga boleh dibiakkan ataupun kita boleh membanyakkan tumbuhan ni. Kita boleh bagi tumbuhan ni jadi lagi banyak melalui cara ataupun teknologi saintifik. Nanti kita akan belajar apa teknologi yang kita gunakan dekat tumbuhan ni untuk bagi tumbuhan tu membiak. Tahu tak kita boleh bagi tumbuhan tu membiak, tak payah guna biji benih pun dia boleh membiak. Inilah apa yang teknologi-teknologi sekarang yang telah menjadikan perkara ni terjadi. Okey, jadi sekarang ni kamu tahu tumbuhan dia boleh membiak melalui 6 cara semula jadi. Dia boleh membiak melalui 6 cara semula jadi dan dia juga boleh membiak menggunakan teknologi. Inilah yang kita akan belajar pada hari ini. Iaitu kita akan belajar, tengok sebenarnya tumbuhan ni apakah teknologi-teknologi yang digunakan di dalam bidang pembiakan tumbuhan ni yang membolehkan tumbuhan membiak. Dan juga kita juga akan tengok kadang-kadang ada tumbuhan yang boleh membiak menggunakan biji benih dan dia juga boleh membiak menggunakan keratan batang. Nampak tak? Dia boleh membiak menggunakan dua cara. Okey, tengok. Kalau macam ni contohlah kan. Pokok cili ni boleh guna biji benih je. Bunga kertas ni boleh guna untuk keratan batang je. Tetapi sebenarnya ada tumbuh-tumbuhan, contohnya pokok kangkung, nanti cikgu akan bagi tahu. Ada tumbuh-tumbuhan yang boleh membiak dua cara semula jadi. Iaitu ada tumbuhan, contoh kan, pokok kangkung dia boleh membiak melalui biji benih, dia juga boleh membiak melalui keratan batang. Hebat kan? Jom kita tengok apa lagi yang kita akan belajar. Okey, nampak ni. Pembiakan tumbuhan lebih daripada satu cara. Betul ke? Ada ke? Ada. Yang kita akan belajar, ikut daripada buku teks kita, ada 3 tumbuhan yang sebenarnya dia membiak lebih daripada satu cara semula jadi. Contohnya, okey, cikgu zoom sikit. Kita ada pokok kangkung.
Pokok kangkung ni, tahu tak pokok kangkung ni sayur kangkung lah. Kalau ada yang anak-anak murid cikgu minat makan sayur, mesti dia suka pokok kangkung ni, selalu buat lemak ke kan. Okey, pokok kangkung ni dia boleh membiak melalui dua cara. Pertama sekali melalui biji benih. Biji benih. Yang kedua melalui keratan batang. Keratan batang macam mana, ingat lagi tak? Senang je. Batang dia ni kita potong, kita angkat dan kita tanam dekat tempat lain. Macam itulah dia membiak. Biji benih. Cikgu, saya tak pernah nampak lah pokok kangkung ada biji benih. Ada. Ini biji benih pokok kangkung. Cikgu dapatkan gambar untuk kamu. Jadi, pokok kangkung boleh membiak melalui dua cara semula jadi, iaitu keratan batang dan juga biji benih. Hebat kan pokok kangkung, dia boleh dua cara dia boleh. Pokok lain semua satu cara je, tapi pokok kangkung boleh dua cara. Cikgu, ada pokok lain tak yang membiak melalui dua cara semula jadi ni? Ada. Kita ada pokok selasih. Pokok selasih ni pun sama juga. Dia boleh membiak melalui keratan batang. Macam mana? Ni batang dia kan. Kita potong batang ni, kita tanam dekat tempat lain. Jadi dia akan tumbuh menjadi pokok selasih yang baru. Ataupun dia juga boleh tumbuh menggunakan pembiakan biji benih. Ambil biji benih dia, tanam bawah tanah, nanti dia akan tumbuh menjadi sebuah pokok selasih yang baru. Kira nanti kan, kalaulah kamu nak tanam pokok selasih kan, contohlah kan, kamu nak tanam pokok selasih, kamu ada pokok selasih, tapi tak ada biji benih. Alamak, saya tak ada biji benih pokok selasih, macam mana saya nak bagi pokok selasih ni lagi banyak kamu teringat. Cikgu ada bagi tahu, pokok selasih ni dia boleh membiak dengan dua cara semula jadi. Kalau saya tak ada biji benih, apa lagi dia boleh membiak melalui keratan batang kan. Jadi kamu angkat sikit batang pokok selasih kamu tu dan tanam tempat lain. Nanti kamu dapat banyak pokok selasih nanti. Sama juga dengan pokok kangkung. Contohnya nampak ni, orang ni tanam dekat belakang rumah dia je, kat tempat kecil je. Senang je. Cuba bayangkan kamu tak ada pokok kangkung, tapi kamu nak tanam, kamu ada biji benih je. Kamu terfikir, alamak, pokok kangkung ni cara pembiakan ialah keratan batang. Tapi cikgu dah bagi tahu dia boleh membiak melalui dua cara. Keratan batang dan juga biji benih. Kamu ada biji benih, jadi kamu gunalah cara biji benih. Ambil biji benih tu, letak dekat tanah, siram, tanam dia, nanti dia akan tumbuh menjadi pokok kangkung. Itulah kehebatan pokok yang boleh membiak menggunakan dua cara ni. Okey, kita teruskan lagi. Pokok yang terakhir dalam buku teks cakap yang boleh membiak melalui dua cara ni adalah pokok ubi keledek. Sweet potatoes. Alright. Apa cara dia? Pertama sekali macam biasa, dia boleh juga keratan batang. Kita potong batang atas ni, kita cocok kat mana-mana tanah, dia akan tumbuh melalui menjadi ubi keledek yang baru. Yang kedua, ingat tak kita belajar? Yang kedua, ubi keledek ni kita boleh tanam secara batang bawah tanah. Macam mana? Kita ambil ubi keledek ni, kita potong dia, kita tanam dia. Nampak macam ni? Potong dia, kita tanam dia, jerus air, nanti dia akan tumbuh menjadi pokok ubi keledek yang baru, yang banyak-banyak lagi kalau kita tanam banyak-banyak. Macam itulah. Inilah kita panggil pokok tumbuhan yang boleh membiak lebih daripada satu cara. Selama ni mesti kamu ingat tumbuhan boleh biak satu cara je kan? Tapi tak, tumbuhan ni boleh berbiak lebih daripada satu cara. Jadi senanglah, lagi banyak tumbuhan kita boleh dapat, banyaklah lagi sumber makanan, sumber oksigen, sumber kayu, apa lagi yang kita belajar, sumber habitat yang kita boleh dapat daripada tumbuh-tumbuhan ni. Itu perkara yang pertama kamu kena tahu. Tapi jangan ingat, jangan ingat hanya 3 pokok ni je tau tumbuhan yang lebih membiak lebih daripada satu cara. Sebenarnya banyak lagi tumbuhan-tumbuhan, banyak lagi pokok-pokok yang boleh membiak lebih daripada satu cara. Tetapi dalam buku teks pilih 3 pokok ni. Jadi kamu sekarang ni tahulah dah ada 3 pokok dah yang boleh membiak lebih daripada satu cara. Nanti lagi kamu besar, kamu lebih tahu banyak lagi pokok yang sebenarnya boleh membiak lebih daripada satu cara. Cara semula jadi tau, maksudnya cara yang ni, yang kita dah tengok tadi, iaitu ni pokok yang boleh membiak lebih daripada satu cara semula jadi. Contohnya ada pokok yang boleh membiak menggunakan biji benih dan juga keratan batang. Ada yang boleh membiak menggunakan keratan batang dan juga batang bawah tanah. Okey, sekarang ni tinggal apa je lagi? Tinggal teknologi dalam tumbuhan je lagi. Mari kita tengok apa yang ada dalam teknologi dalam tumbuhan ni. Okey.
Teknologi pembiakan tumbuhan. Ini yang kita nak tengok. Yang dalam buku teks yang perlu kamu tahu ada berapa? Ada dua. Ada dua teknologi pembiakan tumbuhan yang perlu kamu tahu sebenarnya. Selain daripada cara semula jadi untuk membiakkan tumbuhan, ahli-ahli saintis ni kan, ahli-ahli saintis, ahli-ahli yang selalu mengkaji mengenai tumbuhan ni, dia selalu dekat dalam makmal tu dia kaji tumbuhan je kan. Dia mengetahui banyak lagi cara sebenarnya, tapi bukan cara semula jadi tau. Cara menggunakan teknologi untuk membiakkan tumbuh-tumbuhan ni. Okey. Mana satu nak terang dulu? Cikgu terang yang ni lah. Ini senang sikit. Teknologi culture tissue. Okey. Apakah teknologi culture tissue ni? Dia merupakan macam ni je, senang je. Contohnya, kamu ada satu tumbuhan. Nampak ni, kamu ada tumbuhan ni kan? Cikgu zoom sikit untuk kamu. Kamu ada satu tumbuhan ni, kamu tak payah potong batang dia, kamu tak payah tanam bawah tanah, kamu tak payah tanam biji benih, kamu tak payah ambil daun dia, kamu tak payah juga secara spora, kamu tak payah juga cara anak pokok, kamu boleh menghasilkan pokok yang baru. Ini yang kita panggil tak semula jadi. Dia sebuah teknologi. Macam mana? Senang je. Kamu ambil pisau. Ini hanya penerangan tau, jangan buat betul-betul. Pisau bahaya untuk kanak-kanak. Okey, cara dia macam mana saintis buat? Saintis ambil pisau, saintis ambil tisu daripada pokok tu. Tisu ni kira bahagian luar lah, bahagian luar ataupun bahagian tengah-tengah pokok tu. Saintis ambil sikit je, saintis letakkan dalam satu larutan yang ada banyak nutrien. Nutrien ni apa? Ingat tak cikgu pernah cakap? Nutrien ni ialah sebuah larutan yang boleh menyuburkan sesebuah tumbuhan tu. Dia boleh bagi tumbuhan tu senang nak tumbuh. Bila dia letak je dekat dalam larutan tu, lama-lama daripada tisu tu, dia boleh tumbuh menjadi sebuah tumbuhan yang baharu. Tak payah menggunakan 6 cara semula jadi pun. Tak payah gunakan daun, tak payah gunakan spora, tak payah gunakan anak pokok, tak payah gunakan biji benih, tak payah gunakan keratan batang, tak payah gunakan biji benih, keratan batang, dan juga tak payah menggunakan kita panggil sebagai spora dan sebagainya. Tak payah menggunakan 6 cara tu. Bila tak gunakan 6 cara pun boleh menumbuhkan sebuah pokok yang baru. Hebat tak teknologi kita sekarang? Ini semua ahli saintis yang buat. Teknologi culture tissue. Macam mana? Culture tissue boleh menghasilkan, ini ayat daripada buku teks. Culture tissue boleh menghasilkan pokok baharu daripada tisu pokok yang diletakkan dalam nutrien. Macam cikgu cakap, dia ambil tisu sikit, tisu pokok tu, dia letak dalam nutrien. Nanti tisu tu akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Apa contoh pokoknya? Pokok pisang dan juga pokok orkid. Okey. Sekarang ni kita pergi kepada teknologi tut. Teknologi tut ni pun dihasilkan juga oleh orang-orang sains agricultural ni. Maksudnya orang-orang sains yang mengkaji tumbuh-tumbuhan ni. Maksudnya ini pun sama juga. Dia tak perlukan 6 cara semula jadi tu. Apa 6 cara tu? Ingat lagi tak? Daun. Cara pembiakan melalui daun. Cara pembiakan melalui spora. Cara pembiakan melalui tanam bawah tanah. Batang bawah tanah. Cara pembiakan melalui keratan batang. Cara pembiakan melalui biji benih, dan juga cara pembiakan melalui anak pokok. Tak payah nanam cara ni pun kita boleh menghasilkan tumbuhan yang baru. Macam mana nak buat? Tengok cara-caranya. Dia dah tunjuk dah dekat sini. Nampak tak ni? Pertama sekali, pergi dekat pokok yang kita nak tu kan. Kita hanya potong satu bahagian dia. Potong pun jangan potong habis. Nampak tu? Dia hanya potong sekeliling sahaja. Tengah-tengah tu dia biarkan. Selepas tu, dia balut. Dia balut bahagian yang dah dipotong tu. Dia balut bahagian dipotong tu, lepas tu diikat. Lepas diikat, nanti bahagian tu akan tumbuh akar. Lepas 3 minggu, bahagian yang dibalut tu akan tumbuh akar. Dan selepas itu, kita potong dahan tu, kita boleh tanam dah. Dah dapat satu tumbuhan yang baru. Tak payah guna 6 cara semula jadi tu. Ini menggunakan teknologi sains daripada ahli-ahli saintis. Ini cikgu dapat gambar ni daripada Mardi. Maksudnya inilah penerangan mereka. Ini lagi terperinci lah. Cikgu terangkan dekat kamu kalau kamu nak tahu. Pertama sekali, pilih mana-mana ranting yang kita nak. Selepas tu mereka potong. Mereka potong sekeliling saja, nampak tak? Dia potong sekeliling je. Lepas tu nampak ni, dia letak apa ni? Dia letak satu cecair yang boleh menyebabkan bahagian dipotong tu tumbuh akar. Sebab nanti nak tanam kan. Dia buat satu cecair ni boleh mempercepatkan bahagian ni tumbuh akar.
Lepas tu dia tutup dengan satu bekas yang tak boleh cahaya matahari masuk, diikat. Lepas tu nanti lepas 3 minggu nanti dia akan tumbuh akar. Lepas tumbuh akar, tanam je akan tumbuh pokok yang baru. Itulah teknologi pembiakan dalam tumbuhan. Best betul kalau kita mengetahui teknologi-teknologi ni. Jadi, selain daripada 6 cara semula jadi tu, inilah teknologi lain ataupun cara lain yang boleh digunakan untuk membiakkan lagi tumbuh-tumbuhan ni. Itulah dia. Sebab apa? Macam kita dah bincang lah. Sebab tumbuhan ni banyak memberikan kita kepentingan ataupun kebaikan. Sebab tu kita nak banyak lagi tumbuhan ni, kita nak ada banyak lagi cara selain daripada 6 cara semula jadi tu. Okey. Kesimpulannya, pertama sekali apa? Terdapat 6 cara semula jadi pembiakan tumbuhan. Ni yang kamu kena hafal. Biji benih, anak pokok, batang bawah tanah, spora, keratan batang bawah tanah dan juga daun. Ada 6 ni kamu kena hafal supaya kamu dah tahu dah apa cara semula jadi. Ingat tau, perkataan dia lah 6 cara semula jadi. Okey. Lepas tu kita belajar juga hari ni, ada tumbuhan yang boleh membiak lebih daripada satu cara. Maksudnya pokok kangkung, pokok selasih dan pokok ubi keledek ni boleh membiak lebih daripada satu cara semula jadi. Iaitu pokok kangkung boleh membiak melalui cara keratan batang dan juga biji benih. Pokok selasih pun boleh membiak melalui cara keratan batang dan juga biji benih. Pokok ubi keledek boleh membiak melalui cara keratan batang dan juga batang bawah tanah. Ini pokok-pokok yang boleh membiak lebih daripada satu cara. Okey. Dan seterusnya kita belajar apa tadi? Ahli-ahli saintis ni dah mengkaji sampailah mereka mendapat teknologi di dalam tumbuhan, iaitu teknologi pembiakan tut dan juga teknologi pembiakan kultur tisu. Itu yang kita belajar pada hari ini. Nanti selepas ini minggu depan kita akan buat secara meet. Cikgu nak dengar apa yang pendapat kamu ataupun kamu ada soalan mengenai teknologi dan juga tumbuhan yang boleh membiak lebih daripada satu cara ni. Okey, macam biasa jangan lupa melakukan tugasan. Sebelum cikgu tamatkan ni, cikgu nak tunjuk dulu tugasan yang cikgu dah sediakan untuk kamu semua. Okey. Pertama sekali, nyatakan 6 cara pembiakan tumbuhan secara semula jadi. Ini semua orang mesti boleh buat lah. Macam mana kamu nak jawab? Type saja di sini. Sekejap cikgu tunjuk. Type saja di sini. Pembiakan biji benih. Pembiakan daun. Cikgu dah tolong 2. Habiskan semua sampai 6 cara semula jadi. Selepas itu, nyatakan 2 teknologi pembiakan tumbuhan. Kita dah belajar tadi. Teknologi pembiakan tut. Dan satu lagi apa? Kamu dalam buku teks pun ada jawapan. Dalam video cikgu pun ada jawapan. Kamu kena faham dan jawab. Selepas itu, macam biasa, kamu buat muka surat 49 sahaja. Lepas kamu buat muka surat 49, letak gambar di sini. Senang soalan 49 ni. Kalau tidak tahu, tidak mengapa. Nanti kita akan bincang bersama-sama hari Isnin tu. Kita juga nanti pada hari Isnin kita akan bincang muka surat 50, 51 dan 52. Tetapi kamu boleh cuba buat, tetapi kalau tak buat pun tak apa. Cikgu nak bimbing kamu untuk muka surat 50, 51 dan 52. Itu kita akan buat sama-sama, tetapi muka surat 49 kamu sepatutnya buat dulu. Kalau tak tahu tinggalkan. Nanti kita akan bincang bersama-sama. Kalau yang dah siap tu nanti kita boleh macam biasalah, kamu boleh jadi cikgu, kamu tanda nanti cikgu bagi kebenaran. Okey. Kalau kamu tengok muka surat 49 nombor 3. Soalan dia macam ni tau. Pada pendapat kamu, mengapakah sesuatu tumbuh-tumbuhan boleh mempunyai lebih daripada satu cara pembiakan? Soalan dia, kenapa sebuah tumbuhan ni boleh mempunyai lebih daripada satu cara pembiakan. Ini jawapan dia tak ada jawapan yang betul. Maksudnya kamu boleh jawab apa yang kamu rasa sesuai. Tapi janganlah nanti cikgu nak tanya jawapan-jawapan kamu. Kalau boleh jangan tengok internet, sebab kadang-kadang jawapan dekat internet tu tak semestinya betul. Tahu? Ini lepas kamu belajar ni kan, kamu rasa kenapalah kita nak tumbuhan ni membiak dengan banyak.
Okey. Ingat tau, buat muka surat 49. Lepas tu hantar gambar. Okey, yang terakhir sekali adalah cikgu nak kamu lukis satu tumbuhan pilihan kamu. Tak kisahlah kamu nak lukis pokok pisang ke, kamu nak lukis pokok bunga kertas ke, tetapi yang penting kamu kena tulis kat situ apakah jenis pembiakan tumbuh-tumbuhan tersebut. Ini cikgu tak paksa dekat semua orang, sesiapa yang nak lukis sahaja. Okey? Siapa yang tak nak buat pun tak apa. Tapi yang atas tu semua kena buat. Kecuali yang lukis ni, siapa yang nak buat saja. Pastikan kamu beritahu nama tumbuhan dan juga cara pembiakan tumbuhan tersebut. Okey? Lepas tu masukkan dekat sini. Alright. Itu saja daripada cikgu. Jumpa pada hari Isnin minggu depan. Terima kasih semua. Cikgu harap kamu semua faham. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye-bye.